Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Ainun Afifah binti Mustafa, Guru Takmil Kota Baru, ingin menyambung kuliah pada minggu ini dengan hadis yang kedua. Hadis Sani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin id tala alaina rajulun shadidun bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Terjemahannya, hadis yang keduanya dari Umar radhiyallahu anhu juga katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, dan tidak seorang pun daripada kami mengenalnya sehingga ia duduk berdekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam itu ialah bahawa engkau mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya." Ia berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun tercengang kerana ia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Pelik tu kan? Tanya, lepas tu dia yang membenarkan. Okey, seterusnya. Katanya lagi, "Maka khabarkanlah kepadaku dari hal iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdirnya, baiknya dan yang jahatnya." Ia berkata, "Benarlah engkau." Kemudian ia bertanya lagi, "Maka sekarang khabarkanlah kepadaku dari hal ihsan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau."
Akhirnya ia berkata meneruskan pertanyaannya lagi, maka khabarkanlah kepadaku dari hal hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya daripadanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Kalau begitu, katanya, maka khabarkanlah kepadaku dari tanda-tandanya saja. Rasulullah menjawab, tanda-tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berbangga-bangga menegak dan meninggi-ninggikan binaannya. Okey, itu tanda yang diterangkan dalam hadis ini. Yang pertama iaitu apabila ibu melahirkan tuannya. Okey, penjelasan. Okey, dan yang tanda yang kedua, orang yang asal miskin. Yang pakaian lusuh dengan kasut pun tidak ada, tapi akhirnya menjadi kaya raya sehingga boleh mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian ia pun berkata, lalu aku terdiam beberapa lama. Setelah itu Rasulullah berkata, hai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya itu? Berkata aku, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah berkata, sesungguhnya itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, kita tengok syarahannya pula. Syarahannya, hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibnu Al-Khattab juga. Seperti hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, iaitu merupakan seperti yang kita tahu sebelum ni, Umar Al-Khattab ialah khalifah yang kedua daripada Khulafa Ar-Rashidin. Imam Bukhari tidak turut meriwayatkan dari sanad, iaitu jalan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi beliau ada pula meriwayatkan bersama Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini penerangan ini cara-cara periwayatan hadis. Okey, kita tengok nilaiannya. Hadis ini mempunyai nilaian atau martabat dalam hukum Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis diriwayatkan oleh Muslim ini adalah satu-satunya hadis yang dipersetujui tentang besar kepentingannya dan banyak pula hukum-hukumnya. Kenapa? Kerana alasannya meliputi padanya segala urusan ibadat yang zahir dan batin. Dari urusan keimanan dan pekerjaan anggota hingga urusan keikhlasan hati, batin dan pengawasan dari bencana-bencana yang merosakkan amal. Malah hadis ini adalah tempat kembali segala ilmu syariat dan daripadanya pula tumbuh cabang-cabangnya. Okey, kita tengok apakah perkara yang dibincangkan dalam hadis yang kedua ini. Perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama. Okey, kita tengok. Malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia. Okey, yang pertama Sayyidina Umar menerangkan di awal hadis tersebut bahawa pada suatu hari sedang kami duduk berserta Nabi dalam satu majlis, maka pada waktu itu datanglah kepada kami seorang lelaki dengan cara mengejut. Pakaiannya serba putih, janggutnya sangat hitam. Tidak ada padanya sebarang tanda bahawa dia seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Di antara kami tidak ada seorang jua pun yang dapat mengenalinya, apatah lagi mengetahui halnya, kerana selama ini belum pernah kami melihat wajahnya. Kemudian dia pun datang menghampiri Nabi, lalu duduk secara orang yang sudah lama berkenalan dan bersahabat, sebagaimana diceritakan pada hadis yang tersebut. Iaitu kedudukan lutut lelaki tersebut dengan lutut baginda Rasulullah bersambung. Orang yang datang dengan cara yang demikian rupa serta luar biasa pula keadaan tingkah lakunya ialah seorang malaikat. Sebenarnya dia seorang malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang manusia. Kedatangannya bermaksud untuk menyampai dan mengajarkan agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Perkara yang mengenai hakikat tentang Islam, iman,
ihsan dan tanda-tanda hari akhir kiamat. Okey, ada 4 perkara Ustazah ulang sekali lagi, iaitu tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Okey, kita tengok yang kedua, perbincangan yang kedua, iaitu tentang rukun Islam. Setelah itu orang yang datang tadi bertanya kepada Nabi tentang Islam. Okey, iaitu apakah Islam itu? Lalu Nabi pun menjawab sebagaimana yang tersebut dalam hadis tersebut, iaitu pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa bulan Ramadan. Kelima, mengerjakan haji di Baitullah jika ada kemampuan menurut syarak. Inilah rukun Islam yang 5, yang dengannya jadilah seorang manusia itu seorang yang beragama Islam. Okey, kalau dia buat kelima-lima rukun itu, barulah ia digelar sebagai seorang Muslim yang sejati. Malah terpeliharalah ia dari kemukaan Allah andai kata ditunaikan rukunnya itu dengan cara yang sebaik-baiknya serta dilaksanakan pula hukum-hukum yang bertalian dengan syariatnya. Islam ialah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yang nyata bukti kebenarannya, yang menjamin keselamatan hidup pemeluknya. Siapa yang memeluk Islam, insya-Allah akan ada jaminan keselamatan. Yang menegaskan janji balasan baik dan jahat kepada orang yang melakukannya. Inilah agama yang mesti dipegang teguh oleh setiap manusia yang beragama, kerana agama inilah saja yang benar dan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam, daripada surah Ali Imran ayat yang ke-19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Dan yang kedua, waraditu lakumul Islam madina. Daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, dan aku telah reda Islam itu sebagai agama untuk kamu. Yang demikian tidaklah ada sebarang alasan untuk mencari agama lain yang sudah terang tidak dibenar dan diredai oleh Allah. Tuhan pencipta alam, buana, seluruh makhluk tunduk kepada kekuasaannya, patuh peraturannya, sama ada secara sukarela atau dengan paksa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Sadaqallahul azim. Adakah mereka mahu yang lain dari agama Allah, padahal apa-apa yang lain, langit dan bumi telah menyerah diri tunduk kepadanya dengan suka dan dengan paksa, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Jadi kita semua ni dan seluruh alam ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam sekalian makhluk adalah terjadi menurut kehendak dan kudrat Allah. Sebab itu tidak ada dari kejadian alam dan perjalanan makhluk yang dapat menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Semuanya Islam dalam arti tunduk kepada kekuasaannya. Sebagai contoh, lihatlah kepada matahari dan bulan yang beredar menurut garisan perjalanan yang lebih dahulu telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikanlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya sebatang pokok hingga menerbitkan buahnya yang manis atau masam adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan juga, kerana tanpa menurut garisan dan ketentuannya itu menyebabkan kerosakan alam dan kebinasaan segala yang berkaitan dengannya. Inilah sebagai contoh bahawa makhluk dalam alam ini mesti tunduk kepada Allah demi keselamatan dirinya dan kejadian lainnya. Itu tentang kejadian-kejadian alam yang semuanya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah kalau makhluk yang tidak berakal lagi tunduk kepada peraturan ilahi, maka apakah gerangan sebabnya manusia yang berakal tidak mahu patuh kepadanya secara keseluruhannya. Padahal kepatuhan itulah sifat yang sebaik-baiknya sesuai dengan asal fitrah atau kejadiannya, dan itulah yang dikatakan hakikat dari falsafah pengertian Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia berbuat kebaikan. Okey, surah An-Nisa ayat yang ke-135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar. Dan kembalilah kepada Tuhan kamu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kamu dari Tuhan kamu azab itu, kemudian kamu tidak diberi pertolongan. Okey. Apakah kita akan ceritakan satu persatu tentang rukun Islam. Okey, yang pertama tentang syahadah. Okey. Syahadah adalah satu-satunya pengucapan lidah yang melahirkan pengakuan hati dan keyakinan jiwa terhadap ketuhanan dan keesaan Allah serta kebenaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan yang akhirnya membawa rahmat ke seluruh alam. Syahadah mengandungi tauhid, iaitu pengakuan bahawa Allah itu satu pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Inilah yang dinamakan syahadah tauhid, yang mengakui keesaannya yang tersebut secara mutlak serta kekuasaannya atas seluruh alam. Keseluruhan alam telah diciptakannya, segala hukum telah diaturkannya, segala kemudahan hidup telah disediakannya. Sebab itu manusia mestilah tunduk dan menyembahnya serta memohon dan meminta pertolongannya secara langsung tanpa menggunakan sebarang perantaraan dari karamah-karamah wali-wali atau dari kubur orang-orang yang mati. Jadi tak perlu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala pergi ke kubur-kubur ke apakah untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Inilah tauhid dasar pertama bagi Islam, dan inilah pula asas dakwah atau seruan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan sadaqallahul azim, dan tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah kamu andai akan daku. Okey. Setelah mengetahui bahawa Tuhan itu ialah Allah yang wajib disembah, maka wajib diakui pula bahawa Muhammad itu Rasulnya yang mendapat wahyu dan ajarannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa." Surah Al-A'raf ayat 158. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku ini seorang utusan Allah kepada kamu sekalian. Ialah Tuhan yang baginya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Ia. Jadi kesimpulannya, syahadah yang dimaksudkan Islam ialah pertama, pengakuan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud tauhid? Tauhid ialah esa ataupun satu. Allah itu satu, tidak ada yang duanya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, pengakuan kerasulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengakuan ini wajiblah dibuktikan dengan amal-amal yang diperintahkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak demikian, kosonglah syahadah itu. Okey, saya rasa
kita berhenti dulu untuk setakat ini. Kita akan sambung tentang rukun Islam yang seterusnya pada siri yang kedua. Okey, sadaqallahul azim.